Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi syariah tingkatan 3 dalam fiqh ibadat, iaitu pelajaran yang pertama. Tajuk kita As-Sawmu, iaitu tajuk kita puasa. Okey, sebelum ni kita dah terangkan dah dalam 2 video yang lepas. Jadi hari ini video yang terakhir bagi tajuk Sawmu, tajuk puasa. Okey, dalam tajuk ni, selepas kamu belajar tajuk ni, kamu akan dapat tawdihu masailu muta'alliqah, iaitu menjelaskan masalah yang berkaitan. Yang pertama, isti'malu bakhaqi ribwi. Okey, iaitu yang pertama tu penggunaan inhaler. Okey, masalah tentang penggunaan inhaler. Inhaler tu adalah alat sedut. Okey, kemudian yang kedua adalah masalah yang kedua, ghasilul qula. Ghasilul qula, iaitu mencuci buah pinggang. Mencuci buah pinggang. Dan yang ketiga, isti'malul huqnah, iaitu menggunakan suntikan. Menggunakan suntikan. Kemudian dalam video kali ini juga kamu akan dapat bayanul hikmah siyam, iaitu menjelaskan hikmah puasa. Okey, baiklah. Tengok video, tengok slide yang berikutnya. Okey, baiklah. Jom kita tengok masailul muta'alliqah yang pertama, iaitu masalah yang berkaitan dengan puasa ni. Masalah yang pertama dia apa dia? Isti'malu bakhaqi ribwi. Okey, maksudnya menggunakan inhaler ataupun alat sedut. Okey, bakhaqi ribwi, dia kata inhaler ibaratun an ulbati fiha dawa'un sa'il. Okey, dia kata inhaler ialah bekas atau alat fiha dawa'un, yang mengandungi ubat sa'il, ubat cecair. Okay, inhaler ialah bekas atau alat yang mengandungi ubat cecair. Wa hazad dawa, ubat ini yahtawi ala, terdiri dari salasati anasira, terdiri daripada 3 unsur. Okey, apa unsur dia? Unsur yang pertama adalah al-ma'u, iaitu air. Kemudian yang kedua, wal oksigen, iaitu oksigen. Wa ba'dul mustahdarat tibbiyah, dan beberapa bahan perubatan. Okey, maksudnya dalam alat inhaler tu, kamu boleh tengok dalam gambar dekat sebelah tu, itulah alat inhaler. Okey, dalam alat tu dia ada 3 anasir ataupun 3 unsur, iaitu yang pertama adalah air, yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga beberapa bahan perubatan. Okey, kemudian kita tengok lagi apa yang dia kata. Wa ghaliban yasta'malahu allazi usiba bimaradi ribwi. Okey, maksudnya ghaliban, wa ghaliban, biasanya yasta'malahu, biasanya inhaler digunakan ala usiba bimaradil ribwi, oleh pesakit asma. Pesakit asma. Asma ni maksudnya lelah.
Dia tak boleh buat kerja lebih, tak boleh buat apa lebih. Dia jadi cepat letih. Jadi dia perlukan alat ini untuk mengubati lelah tu. Okey. Kemudian dia kata faiza akhazahul marid. Okey, apabila pesakit menggunakannya, nahara Ramadan, di waktu siang bulan Ramadan, fa innahu, maka ia yufsidu, merosakkan atau membatalkan as-saumu, puasa. Okey, maksudnya bila dia menggunakan alat tu maka puasanya terbatal. Okey, apa hukumnya? Wa yajibu alaihil qada, dan wajib qada puasa tersebut. Okey, qada tu maksudnya dia wajib ganti balik puasa tersebut. Okey, wa in kana maradu yulazimuhu. Okey, sekiranya penyakit itu yulazimuhu wala yumkinu an yamurra yawmun illa bistikhdam bakhakh ribi. Okey, sekiranya penyakit itu telah kritikal. Okey, telah kritikal dan setiap hari perlu menggunakannya. An yamurra yawmun illa bistikhdam. Okey, dan setiap hari perlu menggunakannya bakhakh ribui, inhaler itu. Kalau setiap hari dia perlu menggunakannya, okey, fa innahu, maka pesakit ini yu'tabaru, dikira ajizan, orang yang tidak mampu an saumi. Okey, yang tidak mampu berpuasa. Okey, kemudian fayadfa'u fidyah, dia perlu membayar fidyah an kulli yaumin afsadahu, bagi setiap hari yang dia tidak puasa. Okey, bagi setiap hari yang dia tidak puasa. Okey, dekat sini ada dua hukum kalau kamu perasan. Yang pertama tadi tu, kalau dia gunakan inhaler tu, maksudnya dia penyakit dia ni tak berapa nak teruk. Maksudnya kadang-kadang kalau dia guna, dia perlu guna, dia guna, kadang-kadang dia tak perlu pun guna untuk hari tersebut. Jadi dia kena qada sahaja. Okey. Apabila penyakit dia tu dah terlalu teruk. Maksud teruk tu macam mana? Kalau dia tak pakai alat tu boleh memudaratkan dia pada hari tersebut. Maksudnya dekat sini dia perlu pakai alat inhaler tu ataupun alat sedut tu setiap hari dan setiap waktu. Jadi dalam situasi yang macam tu, dia ni dianggap sebagai tidak mampu untuk berpuasa. Jadi dia kena bayar fidyah bagi setiap hari yang dia tidak puasa. Okey, faham tak? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, kemudian tengok pula yang kedua, iaitu masalah yang kedua, ghasilul kula. Ghasilu tu maksudnya mencuci, al-kula, buah pinggang. Mencuci buah pinggang. Okey, ghasilul kula, mencuci buah pinggang, amaliyati tahduf ila izalatil fadalat wal mawadi. Okey, maksudnya mencuci buah pinggang ialah amaliyah, proses tahdufu yang bertujuan ila izalah, bertujuan membuang
perkara fadalat lebihan wal mawaddi dan racun wal mawaddi samah dan racun minal jismi dari tubuh indama ketika tafshalul kula ketika buah pinggang gagal berfungsi fi adai amaliha. Okey. Ketika buah pinggang gagal berfungsi. Wahuwa ianya tanzifu ad-dami. Ad-dami. Okey, ianya membersihkan darah. Okey, itu maksud dia lah. Maksud cuci buah pinggang ni. Maksudnya bila kita buat. Sebab apa kita cuci buah pinggang? Sebab kita nak buang perkara lebihan dan racun dari tubuh ketika buah pinggang gagal berfungsi. Ianya membersihkan darah. Okey, ni cerita dia untuk orang yang rosak buah pinggang. Ataupun buah pinggang dia ada tapi tak berfungsi dengan baik. Okey, jadi inilah cara kita buat untuk buang semua najis-najis ataupun kotoran daripada badan kita. Okey, iza ajri sha'im amaliyah ghasilid-dam. Okey, dia kata jika orang berpuasa melakukan proses ghasilid-dami, proses membersihkan darah, fala yabtulu. Okey, tu hukum dia. Fala yabtulu saumuhu. Maka tidak batal puasanya. Okey, maka tidak batal puasanya. Ingat, orang yang cuci buah pinggang tak batal puasa. Okey, kita tengok apa alasan dia. Sebab apa tak batal? Wa zalika li'annal amaliyah la takuna min tariqin manfazin maftuh. Okey, tu sebab dia. Sebab tak batal, dia kata ini kerana wazalika li'anna, ini kerana al-amaliyah, proses ini la takuna, tidak berlaku min tariqin, tidak berlaku melalui tempat ataupun melalui rongga maftuh, terbuka. Sebab tu alasan dia. Sebab tak batal puasa tu sebab mencuci buah pinggang ni dia tak melalui rongga yang terbuka. Okey, video yang sebelum ni kita dah bincangkan dah pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang rongga terbuka. Apa dia? Kita ingat balik nah. Okey. Yang pertama mulut rongga terbuka. Kemudian yang kedua hidung termasuk juga rongga terbuka. Yang ketiga qubul iaitu kemaluan kita. Dan yang keempat dubur iaitu tempat kita buang najis. Okey, tu rongga yang terbuka. Tapi kita buat cuci buah pinggang ni kita tak melalui rongga yang terbuka. Jadi sebab itulah puasa kita tak batal. Okey, dia kata was-saumu innama yubtilu. Okey, dia kata puasa itu terbatal bi'idkhal syai', dengan memasukkan sesuatu fi manfazin maftuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Kalau kita masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, barulah batal puasa. Okey, faham no? Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, kemudian masalah yang terakhir iaitu isti'malul huknah. Menggunakan suntikan. Al-huknah, suntikan ialah
idkhalud dawa au nahwahu minad dubur. Okey, suntikan ialah idkhal, memasukkan dawain, ubat, atau nahwahu, seumpamanya, minad dubur, dari dubur. Waqil, ada pendapat mengatakan minal qubul aidan, dari qubul juga. Okey. Fa'idkhal, memasukkan syai'in, sesuatu, ilal qubul wad dubur, memasukkan sesuatu ke kubul dan dubur itu mufattirun lis-sawmi, membatalkan puasa. Okey, memasukkan sesuatu ke dalam kubul ataupun dubur membatalkan puasa. Sebab apa? Li'annahuma, kerana kedua-duanya manfazani, maftuhani. Okey, kedua-duanya adalah rongga yang terbuka. Kalau kamu suntik ubat ataupun cucuk ubat masuk melalui kubul ataupun dubur, maka terbatal puasa kamu. Sebab apa? Sebab kedua-dua itu adalah rongga yang terbuka. Wa ammal ibrah ilajiyah. Okey. Kemudian dia kata jarum suntikan perubatan allati, yang ya'khuzuha shaimi, yang diambil oleh orang yang berpuasa, fil warid au adal, fil warid au adal, orang yang berpuasa dan dicucuk pada urat, dicucuk pada urat atau adal ataupun otot, ataupun muscle. Okey. Fala yafsudu saumuhu, ianya tidak merosakkan puasanya. Kalau kita cucuk dekat bahu, selalu kita akan cucuk ubat, kebiasaan kita cucuk pada bahu kita. Okey, kalau cucuk di bahagian tu ataupun cucuk di bahagian paha. Okey, cucuk paha tak batal puasa. Sebab apa? Kedua-dua tu bukanlah rongga yang terbuka. Okey, faham tak? Faham yang tu? Okey. Kemudian tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah ma'anil kalimat. Yang ni kamu boleh baca sendiri dan kamu hafal. Baca sendiri dan hafal. Okey, yang terakhir kita tengok hikmah. Hikmatus siyam, iaitu hikmah puasa. Okey, dia kata siyamu syahru ramadana ibadah faradaha Allah Ta'ala ala muslimin. Okay, dia kata puasa bulan Ramadan adalah ibadat. Faradallah, yang difardukan Allah Ta'ala alal muslimin, ke atas orang Islam. Wala syakka, tidak syak lagi, fihi anna ahkam Allah Ta'ala kullaha qa'imatun ala hiqamin wa asrarin wa fawaida lil ibad wa minha. Okey, dia kata tidak syak lagi semua hukum Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah, rahsia dan kebaikan. Hikamin iaitu hikmah, wa asrarin, rahsia, wa fawaid, dan kebaikan, lil ibad, untuk hamba-hambanya, wa minha, antaranya. Okey, yang pertama,
imtisalu awamirillah bitarki syahwat li'ajlillah. Okey, mematuhi segala perintah Allah. Imtisalu awamirillah. Mematuhi segala perintah Allah bitarki dengan meninggalkan syahwat. Syahwat li'ajlillah, kerana Allah. Okey, itu yang pertama. Maksudnya bila kita puasa ni, yang pertama kita mematuhi perintah Allah dan kita tinggal semua syahwat kita ataupun nafsu kita, nafsu makan apa semua tu. Okey, kemudian sani, yang kedua, as-siyamu yudayyiq majaris syaitan liqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia kata puasa as-siyam, puasa yudayyiq, menyempitkan, majari, menyempitkan saluran syaitan, syaitan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan yajri, bergerak, min ibni Adam, bergerak pada anak Adam, majrad dami, tempat saliran darah. Okey, rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Okey, itu hikmah yang kedua, iaitu bila kita puasa ni kita akan menyempitkan saluran syaitan daripada duk berjalan kot dalam tubuh badan kita ni. Okey. Okey, kemudian hikmah yang ketiga pula, as-sawmu yudarrib ghaniyya ala muwasah al-fuqara. Okey, puasa as-sawmu, puasa yudarrib, mendidik al-ghaniyya, orang kaya, ala musawah al-fuqara, agar simpati terhadap golongan fakir miskin, wal muhtajin, dan orang yang memerlukan. Min khilali, melalui sadaqah, melalui sedekah, wa taftirus sha'imin, dan memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa. Okay, itu hikmah yang ketiga. Kita nak mendidik orang kaya ni macam mana rasa, macam mana orang miskin rasa. Ketika mana mereka cuma kadang-kadang tu hari-hari, setiap hari mereka cuma boleh makan sekali saja. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempunyai duit. Jadi bila kita puasa ni, orang kaya akan belajar juga benda tu. Orang kaya akan rasa macam mana orang miskin rasa. Dan dekat sini juga nak mendidik orang kaya supaya bersedekah. Bersedekah dan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Okey, kemudian hikmah yang keempat adalah as-siyamu wasilah. Okey, puasa adalah cara lisyifai, cara menyembuh minal amraz, menyembuh penyakit allati yang tusabbibuha, yang disebabkan oleh al-at'imah, oleh makanan, wal mi'dah, dan perut. Jika kita sakit, berpuasalah. Sebab semua penyakit adalah datangnya daripada perut dan makanan. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni banyak makanan-makanan yang tak sihat. Satu, makanan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup kita sendiri, yang menyebabkan banyak penyakit. Okey. Kemudian selesai tajuk kita. Syukran jazilan bitaufiq wan najah. Okey, terima kasih, semoga berjaya dan mendapat
hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja video kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.